Agak-agak dalam Quran ayat mana sebut application tahur? Ada jumpa ayat Quran sebut pasal application? Tak ada. Hadis Nabi dah sebut seperti anyaman tikar. Takkan Nabi nak guna, satu masa akan timbul handphone dan dalam dia ada application. Kalau Nabi sebut demikian pun agak sahabat faham tak? Mesti soalan keluar, ya Rasulullah, ma maknal handphone, ma maknal application. Handphone tak ada lagi, application tak ada. Jadi untuk faham benda ni, kita zaman ni lah. Jadi benda-benda macam sampai ya akhir zaman itu memang sahabat nak faham macam mana MP3, sahabat nak faham macam mana, duduk di telinga, sahabat nak faham macam mana. Mereka dah selesai tugas mereka, tugas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Opek dalam program ngaji bareng ya teman-teman. Semoga teman-teman semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan misalnya ada yang sedang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya sehingga bisa sehat kembali, normal kembali. Dan bagi teman-teman yang sedang lagi ada masalah ataupun lagi kesusahan, semoga semua masalahnya dan kesusahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini alangkah baiknya kita kirimkan selawat kepada Nabi besar dengan menyebutkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita semua diakui oleh Rasulullah SAW dan dijadikan umat yang sangat dibanggakan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaji kepada Ustadz Auni Muhammad ya teman-teman, melanjutkan video sebelumnya. Dan semoga apa-apa yang akan kita dengarkan menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah, dan bisa dijadikan bekal untuk akhirat kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apakah videonya? Seperti biasa sebelum ngaji dimulai, mari kita buka hati, buka mata, dan buka, ya Allah, buka telinga, buka mata, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Saya nak kata apa? Semuanya ada sekarang. Betul. Fitnah akan dipaparkan pada kamu seperti anyaman tikar. Ada yang melintang, ada yang menegak. Hari ini inilah yang dinamakan application dalam telefon anda semua. Inilah anyaman tikar, ada yang melintang, ada yang menegak. Otomatik di dalam application anda adanya WhatsApp, adanya Telegram, adanya Instagram, adanya Line, adanya WeChat, ada Viber, ada macam-macam. Lengkap ya. Tetapi benarkah fitnah boleh lahir daripada benda sekecil ini? Boleh lahir ke tak? Boleh. Boleh lah. Dan memang fitnah paling besar sekarang lahir di sini. Ya. Hari ini kita mengambil sumber entah dia betul atau tidak. Kita mengambil sumber entah dia tepat atau tidak. Kita mengambil sumber entah dia sahih atau tidak. Kadang-kadang datang satu benda, kita tak boleh pastikan dia lagi betul ke tidak, kita terus share, kita terus kongsi dengan orang lain. Tiba-tiba dapat tahu benda tu cuma rekaan, benda tu cuma dibuat-buat. Lebih jauh kalau benda tu jadi fitnah. Allah. Kita dah share beribu orang. Dan bila benda ni dalam bentuk WhatsApp, dia bukan setakat satu kampung, dia limited, tak ada, dia satu dunia. Bayangkan setiap benda yang kita hantar tu tersilap, tersalah, jadi fitnah, satu dunia orang baca. Agak-agak bila masa lagi kita nak berjumpa balik, nak minta maaf. Kita tak tahu benda ni dah sampai kat siapa. Berlaku ke tak ni? Udah berlaku banget ya. Benda ni berlaku. Dan inilah juga fitnah-fitnah lain. Facebook tu fitnah. Pernah dengar tentang Facebook? Saya ulang balik kalau tak faham. Kita ingat satu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila mana Rasulullah sampai di bumi Baitul Maqdis, di situ ada Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa. Nabi tambak, dia punya burak dekat mana?
Ada satu dinding dekat Masjid Baitul Maqdis. Dinding tu sekarang masih ada. Dinding tu sekarang masih tersisa. Yang kalau kita tengok dalam TV ke dalam rencana, ada orang Yahudi pakai topi, rambut macam jalin, pakai baju kot, pegang satu kitab, duduk macam ni depan tembok. Yang ni dah dipanggil the Wailing Wall, tembok ratapan. Tembok ratapan. Pasal apa dia nak meratap depan tembok tu? Tembok tu kan bekas Nabi tambak borak. Tapi kita perlu sedar sejarah lebih awal. Apa sejarah lebih awal? Bahawa bumi Baitul Maqdis, bumi Palestin, bumi Jerusalem pernah diserang oleh raja di zaman kerajaan Kaldea, iaitu Raja Nebukadnezar. Dan bahasa Arab disebut Raja Bukhtansar. Bukhtansar ataupun Nebukadnezar menjarah bumi Palestin, menyerang bumi Baitul Maqdis, menyerang bumi Jerusalem yang kita katakan tadi. Tak kira atas nama apa pun. Dia menghancurkan semua kota-kota yang ada, membakar semua bangunan dan rumah-rumah, membunuh sebahagian besar umat manusia. Allah. Tetapi yang tersisa daripada kehancuran tadi cumalah dinding yang ada sekarang. Dinding itulah yang masih berbaki. Jadi mereka duk meratap pada dinding Wailing Wall ataupun tembok ratapan tu sebab yang paling banyak mati, yang paling banyak dijarah ialah Bani Israel. Bani Israel. Tu saja hak tinggal. Hak ada bekas pada zaman dulu. Hak lain semua hancur, hak lain semua terbakar, hak lain semua musnah. Dan mereka menggerak satu lagi. Atas nama Wailing Wall, ratapan, dia buat wall lain. Wall untuk kita meratap juga. Inilah yang dipanggil Facebook. Sebab tu dah saya sebut dulu kan, Facebook kalau kita nak mula tu, dia pecah dua kan. Kita nak start login tu, dia pecah dua. Belah kanan tu, dia ada login ID, kita masukkan ID kita, masukkan password. Tapi ingat yang belah kiri tu ada gambar apa? Yang belah kiri ada gambar apa? Ada gambar macam peta dunia warna biru muda. Dia buat kepala-kepala kecil, ada connection bersambung kan. Ada kepala kecil dia buat tek, kepala ni bersambung, tek. Cuba bilang kepala tu ada berapa? 9. Ada berapa? Berapa? Ada 11 kepala kan. Itulah 11 keturunan Yahudi Bani Israel. Anda sedar ke tak? Anda perasan ke tak? Gitu. Hari ini benda itulah yang jadi anda meratap. Krisis suami dan isteri bergaduh. Isteri malas basuh baju hari itu. Bila isteri malas basuh baju, bergaduh dengan suami. Dia pun tarik di Facebook dia, hari ini bergaduh dengan suami sebab dia marah saya tak basuh baju. Langsung dia pun curhat meratap. Nak cerita kat siapa? Allah. Oh, diganti mic-nya. Wow. Jadi nak cerita masalah rumah tangga dia dekat orang lain. Dia duk meratap di wall Facebook. Hak ni pula baru putus tunang, cerita pula dekat kawan-kawan. Aku baru putus tunang ni, tak payah cerita dekat orang lah. Aku kena buang kerja hari ni. Aku sepak bos hari ni. Aku buang bos. Oh, dia pula buang bos. Contoh macam-macam. Jadi dia boleh jadi fitnah. Segala hal yang orang boleh dicurhatin. bercerai suami isteri sebab Facebook. Berlaku ke tak? Berlaku. Kahwin dengan Facebook pun ada juga. Hak tu tak apalah. Alhamdulillah. Bertemu jodoh dia kahwin. Kekal bahagia. Ni ada hak bercerai pun di Facebook. Inilah fitnah akhir zaman. Satu lagi Rasulullah sebut bahawa kamu sentiasa akan membawa dan mendengarkan muzik itu di telinga-telinga kamu. Sentiasa bawa muzik itu di telinga kamu akhir zaman. Bagaimana sahabat memahami perkara ni? Mungkin mereka dengar muzik dari sudut tabuhan gendang-gendang.
Tu pun bukan sentiasa. Mungkin majlis-majlis tertentu, majlis-majlis hari raya, majlis-majlis kerakyaan mungkin, majlis kahwin baru sahabat boleh dengar hiburan seperti itu. Tapi bila Rasulullah sebut bahawa muzik sentiasa akan berada di telinga kamu, sahabat nak faham bagaimana? Ya. Kita pun bila Kayak ini. pertama kali diperkenalkan radio, radio ni hanya boleh dengar dalam rumah. Takkanlah sampai aku ni nak 24 jam dengan radio, ambil radio, bubuh bateri, bawa tengah jalan. Benda ni pun sempat berlaku di Amerika awal-awal 80-an, jenis bawa radio zaman break dance dulu. Letak radio, pasang ramai-ramai berjoget. Letak radio, pasang ramai-ramai menari. Lah ni tak ada dah. Bila timbul buat pertama kali satu jenis alat dipanggil Walkman. Bubuh tali kaset tepi ni, sangkut di tali pinggang, bubuh dalam poket, Walkman duduk di telinga. Walkman duduk di telinga. Lagi canggih, habis dah zaman tali kaset, dia keluar pula MP3. Tak payah side A, tak payah side B, tekan nombor saja. Lagu pertama Syarifah Aini, lagu kedua Jamal Abdillah, lagu ketiga Francisca Peters, contoh dah tu. Jadi habis zaman tu tak ada lagi dah wayar-wayar. MP3 tu dah hebat tapi ada wayar. Ni tak ada MP3, tak ada wayar, pakai di telinga terus saja dah. Allah. Kita boleh isi lagu, kita boleh muat turun lagu terus hak duk di telinga tu. Pakai ambil batang tu saja perak dengar lagu. Kalau ambil lagu tu mai abah dengar asat, keluar lagu Syurim ke Sudes ke Imam Huzaifi ke, sejuk sikit dada. Buka-buka keluar lagu Metallica, keluar lagu Iron Maiden, My Chemical Romance, apa-apa. Macam nangis. Keluar lagu tu, sedih jugalah kita tak. Kita pun dengar juga jangan-jangan. Tapi masalah tu yang berlaku. Baru kita faham lah ni. Agak-agak situasi lah ni, umat akhir zaman boleh faham. Sahabat tu bagaimana mereka menyikapi hadis tadi. Allah. Dan kita bukan nak kata ni kelemahan dan kekurangan sahabat. Sahabat dah sepenuhnya terima ilmu daripada Nabi menerusi Al-Quran, hadis. Tetapi kita perlu ingat, Nabi bila bertemu dengan sahabat tadi, dia sebut tentang dua golongan. Satu sahabat dia, satu ikhwan dia. Maksudnya sahabat dah menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dia pada versi yang pertama. Dia dah selesai, dia terima ilmu daripada Nabi, dia sebar pada sahabat yang lain. Dia sebar pada murid-muridnya di kalangan tabi'in. Tabi'in dah sebar ilmu ni pada tabi'in. Tabi'in ambil ilmu ni sebar pada ulama-ulama salaf. Ulama salaf tebar pada ulama-ulama khalaf sampai pada kita, selesai dah tugas mereka. Tapi baki lagi tanggungjawab yang masih tersisa, yang perlu dilunaskan, perlu difahami dengan baik. Sudah sampai masa kepada ikhwan-ikhwan Nabi. Dan tugas kita lah memahami apakah sebenar yang ingin dimaksudkan oleh Rasulullah dengan hadis-hadis yang bersifat akhir zaman. Sebab ni zaman kita. Sebab ni dah zaman kita. Jadi hanya berpandukan Quran, maksud saya, adakah kita mampu memahami benda tadi? Adakah dengan mempelajari hadis semata-mata kita mampu pahami benda tadi? Adakah dengan mengambil perkataan para salaf kita mampu faham benda tadi? Agak-agak dalam Quran ayat mana sebut application, Tahur? Ada jumpa ayat Quran sebut pasal application? Tak ada. Hadis Nabi dah sebut seperti anyaman tikar. Takkan Nabi nak guna, satu masa akan timbul handphone dan dalam dia ada application. Kalau Nabi sebut demikian pun agak sahabat faham tak? Mesti soalan keluar, ya Rasulullah, ma maknal handphone, ma maknal application. Handphone tak ada lagi, application tak ada. Jadi untuk faham benda ni, kita zaman ni lah. Jadi benda-benda Udah macam sampai ya akhir zaman itu memang sahabat nak faham macam mana, MP3 sahabat nak faham macam mana, duduk di telinga sahabat nak faham macam mana. Mereka dah selesai tugas mereka, tugas kita hari ini.
Jadi hari ini walaupun kita berbeza jalan, kita berbeza cara, kita berbeza kaedah dalam memahami peristiwa-peristiwa akhir zaman, itu bukan syarat dan bukan sebab kita nak saling tuduh menuduh, bukan sebab kita nak saling bergaduh, bukan sebab kita nak saling berbalah, bukan perlu ambil sarung tinju, hang tak mau terima kaedah aku, mari kita tumbuklah lagi baik. Tak ada. Tetapi saya tak boleh duduk di sini bersama kamu, saya ada tugas yang lebih jauh di depan. Dengan bahasa yang mudah, kalau kita bagi kiasan dan gambaran sebatang pokok, kamu sekarang ni asyik melihat akar dan batang, tapi kami dah lama tengok daun dan buah dia. Jadi kalau kamu masih nak duduk tahap akar, kamu nak masih duduk tahap batang, duduklah di sini. Kami nak pergi jalan lebih jauh sebab kami dah nampak daun dia, kami dah nampak dia punya buah. Faham ke tak maksud saya ni? Sekarang kita tengok, apakah masalah yang bakal kita rungkap? Antara yang paling jelas ialah Rasulullah pernah mengisyaratkan satu benda sebagai contoh. Rasulullah mengisyaratkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh isteri beliau sendiri, yaitu Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini bekas isteri anak angkat beliau, yaitu isteri Zaid bin Harisah. Kemudian diceraikan oleh Zaid, dikahwini oleh Nabi, dikahwini oleh Rasulullah. An Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu taala anha qalat, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an faqala la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iktaraba futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj misla hazihi wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha faqultu ya Rasulullah anuhliku wa fina salihun faqala na'am idza kasura al-khabas. Daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, sesungguhnya beliau berkata, sesungguhnya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku. Bila Rasulullah masuk dalam keadaan fazi'an, muka Rasulullah kemerah-merahan, seolah Rasulullah membayangkan tentang kebimbangan akan sesuatu. Faqala, dalam keadaan muka Rasulullah merah dan bimbang tu, Rasulullah bersabda, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, wailun lil Arab, celakalah bagi bangsa Arab. Celaka bangsa Arab, sedangkan Nabi sendiri itu bangsa apa? Nabi sendiri dah bangsa Arab, tapi Nabi kata wailun lil Arab, celaka bagi bangsa Arab, min syarrin qad iktaraba, daripada kecelakaan dan kehancuran yang semakin menghampiri mereka. Apa benda kemusnahan tu? Apa benda kehancuran tu? Apa benda kerosakan tu? Futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj. Pada hari ini telah terbuka benteng pintu Ya'juj dan Ma'juj. Hari Nabi masih hidup, hari Nabi masih bernafas dan bernyawa, benteng pintu Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka. Terbuka lagu mana? Misla hazihi, gambaran yang Rasulullah bagi, wa halaqa bi usbu'aihil ibham wallati taliha. Rasulullah mengisyaratkan dengan hujung ibu jari dia, dan dia menemukan hujung ibu jari dengan hujung ibu jari telunjuk. Jadi dia membentuk misla hazihi, bulat macam ni. Dah terbuka dah benteng Ya'juj Ma'juj hari ni. Bukan Rasulullah cerita pasal masa depan, hari ni Rasulullah sebut hari dia masih hidup. Dah terbuka. Maksudnya kemusnahan dan kecelakaan bakal menimpa bangsa Arab. Allah. Jadi bila keadaan demikian Rasulullah cerita, isteri dia tanya Nabi, apa dia kata? Adakah kami
pada waktu itu tidak kedapatan orang-orang yang baik. Adakah kami pada itu tidak ada kedapatan orang-orang yang soleh? Adakah kami akan hancur? Anuhliku wa fina salihun. Kami masih ramai orang baik, kami masih ramai orang soleh. Berlaku juga tak kecelakaan tu? Naam, Nabi kata ya. Iza kasural khabasu. Bila kejahatan lebih banyak daripada kebaikan. Bukan kata tak ada orang baik, bukan kata tak ada orang soleh, bukan kata tak ada orang berjurus. Ada, tetapi bila kejahatan lebih banyak, Allah. peratusan dia besar dia daripada baik. Orang yang baik ya. Hari ini dah terbukti orang baik dah lebih kurang daripada orang jahat. Jangan kita duk ingat orang jahat tu lagi sikit pada orang baik. Orang baik hari ini lebih kurang daripada orang jahat. Pernah ditanyakan kepada khalifah yang keempat, Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, apakah perkiraan, pendapat, pandangan kamu berkenaan dengan kejahatan dan kebaikan? Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya hari ini bukanlah kata jahat itu banyak kerana bilangan orang jahat itu banyak. Jahat hak berlaku hari ini, dosa hak berlaku hari ini, maksiat hak berlaku hari ini bukanlah kerana bilangan orang jahat itu ramai. Tetapi jadinya kejahatan, maksiat dan dosa bila ramainya orang yang baik duduk diam. Oh. Hari ini ramai orang baik duduk diam, tengok saja kejahatan. Hari ini orang baik tutup mulut, tengok saja maksiat. Hari ini orang baik tutup mata, tengok saja dosa-dosa yang orang jahat buat. Kenapa berlaku demikian? Contoh, kalau kita tengok benda yang salah pada mata kita, benda yang salah pada hukum dunia, benda yang salah lebih jauh pada hukum syarak dan agama. Kadang-kadang kita tegur orang niat kita baik, kita tegur orang niat kita ikhlas, tetapi kalau tak kena gaya, hak baik tu makan penampak. Orang marah pula kita nasihat kat dia. Kadang-kadang dia maki balik kita, kadang-kadang dia marah balik kita, kadang-kadang lebih jauh dia nak saman kita. Orang cakap lagu ni aku saman lah. Jadi dalam keadaan demikian, aku nak cakap benda baik, aku nak cakap benda betul, aku nak suruh masyarakat jadi baik, aku kena tampak, bukan kena dia. Aku kena saman, bukan gaya dia. Aku kena marah, aku kena maki. Lebih baik sikap yang aku ambil, zip mulut, duduk diam-diam. Ikut hang lah. Hang nak buat jahat, hang buat. Hang nak buat dosa, hang buat. Hang nak buat banyak maksiat, yang hang macam buat. itu ya Allah. Dah terbit tegur orang kena penampak, tegur orang kena marah, tegur orang kena maki. Hari ini sebab jahat berlaku, bukan kata bilangan jahat tu ramai, tapi ramai orang baik, orang soleh dah duduk diam. Maksudnya konsep amar ma'ruf nahi mungkar sudah semakin kecil skop dia. Orang tak berani dah ni. Tahu berani ke tak? Orang tak berani dah, betul. Orang kata buang masa saja. Oh. Jadi inilah yang berlaku sekarang. Masya Allah, itulah tadi ya ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad. Memang betul-betul terjadi pada saat ini ya. Masya Allah, waktu Rasulullah itu dahulu berkata bahwa nanti itu musik-musik akan sampai di telinga-telinga dan sebagainya. Dan sekarang memang sudah kenyataannya. Ini salah satu contoh alatnya sudah ada di kuping saya ya. Dan semoga headset ini selalu mendengarkan hal-hal yang positif saja ya. Tidak mendengarkan hal-hal yang negatif ya teman-teman. Dan ini merupakan tanda semakin kuat bahwa kita betul-betul sudah berada di akhir zaman, sudah berada di detik-detik terakhir hancurnya bumi ini ya teman-teman. Allah. Dan sekarang ini juga berlaku orang-orang yang baik, orang-orang yang baguslah lebih banyak memilih diam daripada berbicara. Karena kenapa? Karena saking banyaknya hal-hal negatif yang terjadi di sekitar kita sehingga kita mungkin merasa capek, merasa nggak mampu dan lain sebagainya, sehingga orang-orang baik itu
banyak lebih memilih diam daripada mencegah perkara yang negatif yang sudah banyak di sekitar kita, teman-teman. Allah, ini juga salah satu tanda yang sudah sampai pada zaman kita. Yang terpenting ya teman-teman, semoga apapun yang terjadi dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, semoga tetap iman Islam akan dibawa kita sampai mati, akan dibawa kita sampai menghadap kepada Allah, sampai memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk program ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.